Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Kembali lagi dengan saya Cikgu Hadi Ismail. Okay, dalam kelas kita, kelas RBT tingkatan 1. Kalau kelas sebelum ni kita dah bincangkan tentang pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Tapi kelas kali ni, okay, kita akan lihat sambungan bagi dunia reka bentuk ni, yang mana kita akan tengok senarai elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Contoh, saya pilih satu produk, okey. Katakan saya pilih inilah. Ini. Apa ni? Guntingan. Ini salah satu produk yang ringkas, okey. Yang mana daripada produk ni kita boleh lihat beberapa elemen yang wujud. Yang wujud pada produk ni, okey. Dan ada tugasan yang perlu pelajar buat nanti. Okey? Alright. Okey. Jom kita tengok apa yang ada dalam tajuk ni. Let's go. Okey. Alright. Jadi untuk tajuk yang seterusnya ni, okey. Elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Sebelum kita tengok pada produk yang saya tunjuk tadi, gunting tadi kan, kita tengok dulu. Ada 7 elemen reka bentuk yang perlu pelajar fahamkan. Okey, 7 elemen reka bentuk yang perlu pelajar faham. Antaranya adalah ruang. Okey, saya tandakanlah nombor 1 sampai 7 ya. Ruang, garisan. Ruang tahulah kan. Ruang contoh, kita ada satu kotak. Jadi di bahagian dalam tu dia ada ruang. Itu adalah elemen ruang. Garisan, contoh pada gunting yang saya tunjukkan tadi, dia punya di bahagian pemegang dia ada nampak garisan-garisan ataupun jalur-jalur yang dibuat untuk supaya bila kita pegang dia grip. Contohlah, itu adalah elemen garisan. Yang ketiga, rupa. Setiap produk yang dihasilkan, dia mestilah ada rupa. Manusia pun ada rupa, kamu pun ada rupa. Semua produk mesti ada rupa, rupa bentuk. Okey. Yang keempat, ini bentuk. Bentuk dia kan. Ada bentuk yang orang kata apa? Dia dalam bentuk apa? Alah, saya lupa. Yang empat segi tu kan. Empat segi, segitiga, geometri. Geometri, okey. Ada bentuk yang macam bentuk pokok, daun dan sebagainya. Okey. Yang kelima, tekstur. Tekstur, kalau kita tengok contoh macam pada kayu, kita nampak kayu dia ada dia punya tekstur dia. Okey. Yang keenam, saiz. Ada kecil, ada besar kan. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah warna. Okey. Jadi ini 7 elemen yang mana wujud dalam sesuatu produk. Kalau bukan semua pun wujud, mungkin ada 1-2 elemen yang wujud. Mustahil tak ada yang wujud langsung. Okey. Alright, kita tengok satu persatu. Contoh, garisan. Yang pertama garisan. Garisan ialah cantuman, okey, cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, dia ada satu panjang, dia ada satu jarak. Okey. Alright, contoh dia kata tujuan fungsi untuk garisan ni yang pertama membahagikan 2 ruang kawasan. Contoh pembahagian ruang kawasan. Yang kedua, menunjukkan pergerakan atau aliran. Kalau kita pergi ke naik motor pergi ke jalan kan, kita mesti nampak papan tanda macam ni. Itu adalah pergerakan. Menunjukkan perhubungan antara elemen. Ini adalah gigi-gigi gear kan. Jadi kita nampak ada elemen-elemen garisan kat sini. Maksudnya ada perhubungan antara elemen. Yang keempat, mewakili ketegangan antara 2 titik. Kalau pada gitar ni kita tengok ada satu titik di bahagian depan ni, di bahagian belakang. Jadi dia nampak tali ni tegang.
Itu adalah maksud ketegangan pada pada dua titik tu. Dan yang kelima menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Kita tengok ada setengah desain rumah sekarang dia pakai batu yang macam ni, dia tak plaster dan sebagainya. Ini ada dia punya nilai-nilai estetika ataupun nilai-nilai kesenian dia. Okey. Lain menunjukkan keseimbangan, menunjukkan daya gerakan, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu, kan? Ni aliran air ni kan. Aliran air menunjukkan objek itu dekat jika garisan tebal digunakan. Kalau kita nampak dia semakin dekat, dia gunakan garisan yang tebal. Makin jauh, dia gunakan garisan yang nipis. Itu bagaimana dia mainkan elemen-elemen garisan pada satu-satu lakaran. Okey. Yang kedua, rupa. Ni nampak ada rupa-rupa ni kan. Yang saya tunjuk tadi. Ini rupa geometri. Rupa ialah hasil pertemuan ya. Hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. Rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan di luar. Kalau yang rupa bentuk yang macam ni, ini kan semua ni, ini kita panggil dia rupa geometri. Ada satu lagi rupa yang dipanggil sebagai rupa organik. Ni. Saya sebut tadi, rupa bentuk buah, bunga, daun dan sebagainya. Ini geometri. Rupa bentuk organik. Alright. Yang ketiga, C, bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Bentuk, dia lebih daripada satu permukaan. Contoh ni, dia bagi kerusi, meja, apa lagi? Komputer, laptop, handphone kamu dan sebagainya. Okey. Tekstur. Ni, tekstur jalinan merupakan satu teknik memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat suatu permukaan pada lukisan. Ni contohnya lah. Kan kita nampak di permukaan kayu ada tekstur-tekstur dia tu, di permukaan batu. Okey, yang seterusnya, saiz. Saiz ukuran atau dimensi bagi suatu objek. Yang mana dia kata saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak. Paling mudah kita tengok dia bagi contoh botol. Ada satu botol besar, ada satu botol kecil. Yang ni besar, yang ni kecil. Kita nampak macam mana jurang perbezaan antara botol tu. Yang keenam, warna. Kesan melalui pembalikan cahaya atas sesuatu objek. Yang mana dia secara langsung kepada mata, emosi dan psikologi. Kita tengok satu-satu benda yang warna yang menarik perhatian kita, kita rasa tenang, kita rasa seronok, kita rasa nak je beli kan. Contoh macam permainan kanak-kanak. Dia orang yang mereka bentuk permainan kanak-kanak ni pun dia pandai. Dia bagi satu warna yang memang menarik perhatian kanak-kanak. Kanak-kanak macam umur setahun dua tu, kalau dia pergi ke kedai di bahagian ruang permainan, dia tengok je mainan yang memang color cantik-cantik, mesti dia akan ada tarikan. Itu maksudnya dia mainkan dari segi emosi. Okey. Yang mana dari segi warna ni, dia ada warna primer, warna sekunder dan juga warna tertier. Warna primer tu dia, inilah dia. Ini warna primer, merah, kuning, biru. Ini warna sekunder dan ini adalah warna tertier. Yang mana warna juga kita boleh kelaskan kepada dua jenis ni, warna sejuk dan juga warna panas. Warna panas ni warna yang terang dan jelas, sejuk yang memberi kesan cahaya yang rendah. Contohlah warna-warna dia. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey. Dan seterusnya, dia ada ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi penampakan objek dengan lebih jelas. Nampak kan? Ini ruang. Ruang positif, ruang negatif. Contohlah. Okey. Ini contoh-contoh bagi ruang. Okey. Jadi itu adalah antara elemen yang penting dalam sesuatu reka bentuk produk. Jadi pelajar boleh tahu, contoh saya dah tunjuk tadi. Ini adalah gunting. Kita boleh analisiskan. Daripada gunting ni kita dah tahu. Kita nampak dia ada elemen garisan. Kalau tengok kat sini, nampak ini elemen garisan kan. Yang bahagian tajam ni, dia nampakkan satu garisan. Kemudian di bahagian sini pun ada macam garisan kan. Okey. Yang mana garisan ni ada kepentingannya diwujudkan. Bila kita pegang, dia grip kita punya tangan. Bila kita potong. Kan? Dia ada warna. Nampak? Dia punya pemegang dia warna kuning.
Kemudian dia dibahagikan dengan warna kelabu. Kemudian ada apa lagi? Ada rupa dan juga ada bentuk, ada tekstur. Ni tekstur. Okey. Jadi dari segi produk ni, kamu boleh analisis elemen yang wujud. Okey. Elemen-elemen yang wujud dalam produk sedia ada. Okey. Jadi kamu boleh cari satu produk, kemudian kamu keluarkan apa elemen-elemen yang ada dalam produk-produk tersebut dan kamu boleh buat satu short note. Okey. Sekian dulu. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk kongsikan video ni dengan kawan-kawan kamu yang ambil reka bentuk teknologi. Okey. Dan semoga video ni bermanfaat untuk para pelajar dan juga sahabat-sahabat guru. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Alright. Okay. Sekian dulu. Bye-bye.